puan sekalian. Al-Aqsa akan dibebaskan insya-Allah. Israel akan lari ke mana insya-Allah. Dan sangat sedih kalau kita pergi ke Google, tuan-tuan carilah mana Palestin, tidak ada, tidak ada Palestin lagi dalam Google. Kalau nak cari peta dalam Google, tuan-tuan, yang ada ditulis di situ Israel. Pasal apa? Pasal mereka yang mencaturkan segala-galanya. Lalu mari kita merenung sungguh-sungguh pada malam ini tentang hakikat ini, tentang hakikat bahawa pembebasan bumi Palestin ini adalah pembebasan yang berkaitan dengan akidah kita. Rabitah ulama Palestin mengatakan bahawa membebaskan bumi Palestin, khasnya Masjid Al-Aqsa ini adalah kewajipan fardu ain. Kepada siapa? Kepada 80 km pertama. Tak bebas 80 km pertama, jatuh kepada 80 km kedua. Dan seterusnya dan seterusnya. Masjid Al-Aqsa sudah jatuh ke tangan Israel sejak 1969. Sudah berapa puluh tahun, tuan-tuan? 40 tahun lebih. Ya. Sudah 40 tahun lebih. Sebab itu Syekh Yusuf Qaradawi meyakinkan lagi, iaitu kewajipan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa ini adalah kewajipan fardu ain kepada seluruh umat Islam. Pada malam ini mari kita niat sama-sama, terutama sekali yang sudah senja umurnya. Bukan maknanya orang muda tak mati, tapi kalau dah senja tu lagi cepatlah malamnya. Mari kita niat, ya Allah, aku mungkin tak mampu, tapi aku niat sungguh-sungguh yang aku tak reda Israel menjajah bumi Palestin, menjajah Masjid Al-Aqsa. Aku niat sungguh-sungguh, ya Allah, untuk membebaskan bumi Al-Aqsa. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, niatlah dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bantulah yang sekadar yang tuan-tuan mampu, apa yang ada. Manjah haza ghazian faqat ghaza. Siapa yang membantu orang yang berjuang, maka dia dapat fadilat sama seperti orang berjuang. Saya sakit lutut, saya sakit mata, saya sakit macam-macam sakit. Sakit darah tinggi, kecil manis, semua adalah kalau umur dah lebih 50 tahun. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ganjarkan sama seperti orang berjuang. Siapa yang menyediakan, mempersiapkan mujahid atau siapa saja untuk pergi berjuang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, MAPIM insya-Allah akan mengadakan satu namanya Road to Gaza. Road to Gaza insya-Allah kita akan buat secara 4-wheel drive insya-Allah dari Malaysia, dan kita akan bergerak seluruh dunia dalam bulan Mei. Jadi kalau siapa yang ada 4-wheel drive, ada dua. Satu, kita akan minta sponsor. Kalau boleh kita minta sponsor daripada syarikat-syarikat besar ni untuk bagi 4-wheel drive ini, dan kita akan tinggalkan dekat Gaza 4-wheel drive itu. Kalau perwajarnya masih hidup, boleh kita minta air. Ini perwajar pula dah tinggal bangunan, jadi kita pun payah sikit. Tapi insya-Allah kita doakan, tuan-tuan mana tahu ada yang kenal dengan mana-mana company-company yang besar yang mahu bersama-sama, yang kita nak hantar 50% ini anak-anak muda, akan bergerak selama kurang lebih sebulan dari Malaysia, akan bergerak menuju ke Gaza insya-Allah. Saya sudah terlibat dengan beberapa konvoi. Satu konvoi dari Asia, dari India. Kita pernah buat perjalanan dari India sampai ke Gaza insya-Allah. Sudah berjaya pada tahun 2011 yang lalu. Tapi kali ini kita buat dari Malaysia insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, ikutlah perkembangan di mapim.org ya, mapim.org, www.mapim.org. Dan ini kita bukan nak pecahkan rekod apa-apa, tidak, tetapi kita nak menunjukkan kepada dunia, dan kita nak mengajak kepada umat Islam supaya turun sama-sama. Kita nak menanamkan tekad yang benar-benar bahawa kita nak bebaskan
bumi Palestin ini, kita nak runtuhkan tembok-tembok yang ada sekitar Gaza itu, tuan-tuan. Walaupun orang pandang kita rendah aja, kecil dia orang Melayu ni kan. Tapi tuan-tuan, orang Arab Palestin kalau sebut orang Malaysia ni, kalau dia ada rumah, dia akan panggil ke rumah, tuan-tuan. Mereka cukup sayang dengan orang Malaysia. Tak kira lah nama NGO apa ya, tak kira NGO apa, tapi orang Palestin ni, tuan-tuan, kalau sebut nama orang Malaysia, dia cukup hormat, dia cukup sayang. Sebab orang Malaysia bagus, banyak. Kalau terjadi apa-apa, orang Malaysia antara yang paling awal sampai di bumi Gaza ini. Cukup, insya-Allah setakat itu. Semoga pertemuan pada malam ini berbekas kepada diri saya. Pertamanya, saya nyari tak kena bom atas kapal tu. Masa saya tengah ambil gambar Israel tengah turunkan komandonya dari helikopter, saya ambil video. Tiba-tiba satu bom, stun bom nama dia. Kuat, stun bom ni kuat. Kalau kena muka pecah lah ya. Boom, bunyi sekuat-kuatnya, jatuh betul-betul sebelah saya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, jangan takut lagi. Saya lepas itu saya yakin bahawa kalau belum sampai masanya, kita takkan mati. Bom tu tuan-tuan betul-betul masuk dalam tayar lori 2 biji dekat situ. Bom kena masuk dalam tu. Lepas itu saya tengok orang bergerak. Satu ni di alam mana pula? Sebab bunyi dah tak ada. Sebab telinga kita dah terlalu kuat, dia pekak sekejap. Tengok orang macam bergerak. Itulah tuan-tuan, kalau selagi belum sampai umur kita, janji kita, kita tidak akan mati. Hari ini alhamdulillah dapat jumpa tuan-tuan pada malam ini, kerana Allah bagi umur lagi, dan saya berharap doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar peluang hidup ini dapat saya share, kongsikan bersama dengan tuan-tuan, agar lebih berkomitmen untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dengan apa cara? Anak muda ini kita latih, misalnya dengan maya, buat Facebook. Nak pergi ke Facebook saya, misalnya ada Facebook saya Mustafa Mansor misalnya kan? Pergi share lah apa-apa di sana tu. Ataupun mana-mana lagi yang berkaitan dengan ilmu tentang Palestin, bebas. Kita tanamkan itu, keyakinan kita membebaskan Masjid Al-Aqsa, membebaskan tanah Palestin. Sedikit, walaupun ada berbeza pandangan tentang ziarah ke Masjid Al-Aqsa. Sebab apa? Sebahagian ulama atau Rabitah Ulama Palestin tidak menggalakkan kita ziarah Masjid Al-Aqsa. Bukan tak elok, tetapi dia kata, kamu bagi duit kepada Israel. Tuan-tuan tahu tak berapa kena bayar kepada Israel kalau nak ziarah sekarang ni ke masjid kita tu? Tidak kurang dari $250 ke $300. Maknanya dekat dengan RM1,000 lah satu orang. Kalau 100,000, berapa juta Israel dapat duit dari umat Islam. Itu belum lagi hotelnya, belum lagi transportnya, belum lagi yang lain-lain. Jadi tanam niat, bukan sekadar ziarah Masjid Al-Aqsa, tetapi tanamkan niat tuan-tuan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Mohon maaf atas kekurangan ya. Saya tidak dapat buat presentation dengan LCD projector, tapi saya berharapkan tuan-tuan memahaminya. InsyaAllah kita akan adakan lagi, InsyaAllah forum ke apakah, InsyaAllah tuan-tuan boleh juga ikuti program-program kita yang lain, InsyaAllah. Sebelum itu saya bersama dengan teman-teman bawa barang-barang sedikit di luar sana. Ada t-shirt Palestin. Tanya orang, ada pula orang tanya, pakai t-shirt ni ada kesan tak kepada pembebasan Palestin? Dalam Facebook lah dia tanya. Saya kata memanglah, kalau kita tengok tak adalah apa-apa. Tapi jangan kita sangka, kalau kita banyak menggunakan media ya, dengan berbagai cara, orang akan terpikat. Anak-anak muda dengan anak muda lah caranya. Tuan-tuan jangan sangka pakai macam ini Israel marah sangat. Ini adalah lambang pembebasan.
Beribu mafla atas kapal Nabi Marmara itu dirampas oleh tentera Israel dan dibuang oleh tentera Israel. Kenapa? Karena ada lambang resisten, lambang mukawamah, lambang penentangan. Dan Israel tak boleh terima ada orang yang berani menentang mereka. Tuan-tuan, begitu juga ada buku bagaimana, ini pun salah satu faktor kenapa umat ini lemah, karena haram dalam budaya ini terlalu banyak yang kadang-kadang kita tak sedar. Cakap kadang-kadang budaya kita tak jadi budaya. Satu budaya yang kita tak sedar kita lakukan haram. Contohnya gosip. Adakah program di Indonesia? Ada satu program namanya gosip antara artis ini. Dia akan menceritakan keburukan orang ini, keburukan orang ini. Dan kadang-kadang dia tidak ada syarak punya alasan. Contohnya, datang satu video, si pelaku ini adalah orang ini, yang melakukannya ini orang ini, lalu kita sebarkan. Itu adalah budaya haram yang seharusnya kita lawan dan tentang. Tuan-tuan, jangan, walaupun siapa pun yang sebar-sebarkan melalui handphone dan sebagainya, kan ada selalu begitu kan. Kami telah menjumpai satu ini. Tak kira siapa dia tu, tak kira. Tetapi itu adalah cara bagaimana umat ini rosak. Sebab melalui gosip, fitnah-fitnah. Ya? Cuba kita hentikan. Dan tuan-tuan boleh dapat bukunya dekat belakang sana. Bagaimana rosaknya umat ini tanpa kita sedari. Contoh, bulan kahwin ni kan, bulan 12 ni bulan pernikahan. Kita bagi syarat, nak kahwin dengan anak aku mesti tak kurang 10,000. Itu belum lagi kenduri, belum lagi ini gedebak-gedebuk. Akhirnya siapa yang berhutang? Akhirnya anak kita dengan menantu kita berhutang. Masyarakat kita tak rasa itu salah. Betul tak tuan-tuan? Akhirnya anak muda kita jadi macam mana? Susah nak nikah. Bila susah nak nikah, mereka buat apa? Buat hal-hal yang haram. Kalau mereka melakukan haram, siapa yang membuatkan mereka melakukan yang haram? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Nah, ingat itu usul itu. Kalau ada suatu yang katakan kita solat itu wajib, ya, solat itu wajib. Macam mana nak jadi solat itu? Sebelum solat mesti ada apa? Mesti ada wuduk. Maka wuduk jadi wajib. Semua berkaitan. Begitulah juga dalam sebuah sistem masyarakat kita. Tuan-tuan jangan tengok, jiran ini anak dia ketagih dadah contohnya, lalu tak ada apa yang kita buat. Itu juga adalah bagaimana kita akan bersama dengan budaya haram. Tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada ahli Tuan Rasa Masjid. InsyaAllah saya akan memberi khidmat kalau ada lagi panggilan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.